Kita bismillah lah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sihat. Ya Allah. Saya sihat. Ya, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ustaz, kalau telefon tu boleh tunduk sikit tak? Boleh. Cukup. Nyamai. Kita boleh tengok Ustaz kau penuh kau comel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, saya nak meraihkan dulu sekejap deh sahabat-sahabat kita yang ada online ni. Terima kasih pada sahabat-sahabat. Saya ada permintaan dengan sahabat-sahabat kita yang ada online. Boleh tak tolong tag rakan-rakan yang lain. Kita tag di ruangan komen. Selain pada share, kita share link itu, kita share. Kita juga tag kawan-kawan. Oh, Dazo ada. Bila Dazo ni nak kerja Putukku Pasir Gudang ni. Dazo saya ingat tak? Dazo. Ya, sekali haji tu. Oh Allah, sungguh. Hak jumpa Mekah tu. Ya insya-Allah. Allah Haji Ifrat ni. Allah Akbar. Selamat ingat Dazo. Ya Allah. Haji Ifrat. Haji Ifrat insya-Allah. Haji Maqbul. Haji Mabrur insya-Allah. Sahabat-sahabat ramai dah ada ni. Manjir Rosli dari Batu Pahat, Namalah Saleh dari Losong. Saya nak minta sahabat-sahabat yang dah online tolong tag rakan-rakan yang lain. Kita tag rakan-rakan yang lain bermakna kita tweet dia, jom datang dengar kuliah. Ni dari Sarawak. Alhamdulillah. Dazo, masya-Allah tu. Ustaz ingat gitu. Alhamdulillah. Ni kepuk rekor ni orang Losong ni, alhamdulillah. Tolong teruskan share. Terima kasih Haji Mat. Haji Mat share dengan kawan-kawan dia. Tolong share lagi, saya nak tengok. Terima kasih Miftah, tolong share pada sahabat-sahabat. Fauziah Busu, terima kasih Kak. Ini bermakna kita sedang panggil dan ajak kawan-kawan kita untuk sama-sama dengar kuliah pada pagi ni. Tajuk kita pagi ni insya-Allah
tajuk cabaran untuk istiqamah. Cabaran untuk istiqamah. Sahabat-sahabat kita ni Ustaz, alhamdulillah istiqamah majlis ilmu online. Ustaz Mat Isa di Pasir Gudang. Saya di Shah Alam. Ni Cik Kalwani ni dari Bintulu. Ya Allah. Tadi Jun Purnama dari Singapura. Terima kasih. Haji Mak ni bagus. Ni istiqamah. Istiqamah. Haji Mak dari Bandar Sunway. Kak Azizah, terima kasih. Saya cuit sekarang. Dia cuit ajak dengar. Tolong tag lagi, cuit lagi. Ni dia cuit kawan-kawan dia. Alhamdulillah. Ni Saurah Awi, pengedar JRM. Tolong cuit tag anak-anak buah JRM di Johor Bahru. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang ni. Nur Aini. Alhamdulillah. Haji Mat. Okey, jadi saya sahabat-sahabat teruskan tag rakan-rakan yang lain. Kita tak nak rugi masa. Masa kita agak terbatas. Kita nak teruskan kepada perbincangan kita dengan Al-Fadhil Tuku Pasir Gudang kita, Ustaz Mat Isa, berkenaan dengan cabaran kita untuk istiqamah. Terima kasih pada pihak City Travel Sendirian Berhad yang mencadangkan tajuk ni. City Travel yang merupakan penganjur kita mencadangkan untuk hari ni kita bincang tajuk cabaran untuk istiqamah. Ustaz, kadang-kadang kita dengar kuliah, kita duduk dengan Ustaz, kita rasa semangat. Kita rasa semangat nak beramal, kita rasa. Tapi bila kita kita duduk keluarga, kita bersendirian, dia jadi macam untuk istiqamah itu memang cantik tajuk yang dipilih oleh pihak City Travel ni. Macam mana Ustaz, sebagai mukaddimah, Ustaz mulakan dulu 10-15 minit. Kemudian insya-Allah kita akan buka persoalan daripada sahabat-sahabat kita. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Wa qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Tuan Said selaku moderator pada pagi ini dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, juga City Travel sebagai penaja kita yang melapangkan ruangan ilmu kita untuk dikongsi bersama oleh sahabat maya kita, sahabat online kita. Jadi pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas kesempatan demi kesempatan, kelapangan waktu, kesihatan tubuh badan dan kecenderungan yang Allah Ta'ala ilhamkan pada kita untuk terus kekal dalam program-program yang boleh insya-Allah Ta'ala menjadi kebaikan dunia akhirat kita dan sebagai pemberat timbangan amalan kita dari akhirat kelak dan sebagai satu catatan emas dalam buku catatan kebaikan kita insya-Allah Ta'ala. Apa yang kita bicarakan tentang pagi ini satu perkara yang besar, itu al-istiqamah. Saya nak beri satu gambaran yang secara umum apa maksud istiqamah yang disebut oleh ramai ulama. Antaranya kita quote kata-kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu at-tamassuk bid-dini kulli wath-thabatu alaihi. Maksud istiqamah ialah berpegang dengan agama seluruhnya dan kekal ke atasnya atau kekal dalam berpegang dengannya. Jadi kalau kita sebut istiqamah dalam urusan kehidupan dunia akhirat, artinya kita mematuhi perintah Allah seluruhnya, meninggalkan larangan Allah seluruhnya dan menjadikan seluruh usia kita dan mentaati Allah Ta'ala. Bersesuaian dengan apa yang Allah Ta'ala beritahu misi kejadian ciptaan kita, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak, aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Menyembah dengan maksud beristiqamah dan beribadat kepada aku. Maka bila mana kita sebut istiqamah ialah satu jalan yang kita selalu ingin berada pada jalan tersebut, kita melakukannya senantiasa dan kita berazam sentiasa.
Artinya ada elemen-elemen penting, ada niat kita, ada perbuatan kita, ada perkataan kita yang menjadikan kita berada pada satu track, satu jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang kita pohon setiap hari daripada Allah Ta'ala dalam bacaan Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini tunjukkan kami jalan yang kami boleh istiqamah di atasnya. Yang menyampaikan kami kepada keredaanmu dan menjauhkan kami daripada kemurkaanmu. Sebab itu bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila kita kata ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan mana? Jalan yang engkau telah tunjukkan kemuliaan pada mereka, engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan yang engkau benci dan tidak juga jalan orang yang sesat. Maknanya bila kita sebut istiqamah, ia satu permohonan berterusan kita pada Allah supaya Allah tunjuk kita mana jalan yang dilalui oleh orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang sudah mendapat keredaan Allah. Orang-orang yang sudah terbukti Allah akan menyayangi mereka. Orang-orang yang sudah terbukti secara sejarahnya mujahadah mereka dalam mentaati Allah. Dan kita tidak mahu berada pada kelompok orang-orang yang dibenci oleh Allah dan juga orang-orang yang sesat dengan kejahilan dia. Jadi di sini kita melihat bagaimana permohonan kita setiap hari untuk berada dalam jalan istiqamah. Jadi secara umum tuan-tuan sedang penonton dirahmati Allah sekalian. Sebut je istiqamah ialah berterusan kita taat pada Allah. Seorang yang sembahyang berterusan maka dia istiqamah. Seorang yang berzikir berterusan maka dia istiqamah. Seorang yang bersedekah dan istiqamah maka berterusan maka dia istiqamah. Cuma istiqamah ini ada pada istiqamah yang wajib dosa. Ada istiqamah yang akan menaikkan kemuliaan kita. Istiqamah pada perkara wajiblah. Kena istiqamah sembahyang fardu. Kena istiqamahlah keluar zakat. Istiqamah pada perkara sunat. Seperti kita katakan berzikir, seperti solat-solat rawatib, lain-lain. Ini mengangkat darjat kita, kemuliaan kita dan juga mewujudkan iman yang sentiasa meningkat. Ia menjadi pagar kepada istiqamah dan perkara fardu. Jadi istiqamah ada bahagian yang memang wajib kita istiqamah. Tak boleh sembahyang atik, tak sembahyang atik. Tak boleh sembahyang. Tutup aurat. Itu wajib. Ada istiqamah kita katakan ialah satu kemuliaan kita, sunat. Dan ada istiqamah yang memberi keuntungan duniawi kita saja. Jadi orang pergi kerja, pagi mesti kerja. Dia untung dunia. Orang istiqamah dalam satu kerjaya, maka dia akan cepat naik pangkat. Tapi dia punya kerangka yang diperolehi dalam dunia dia. Kerana itu orang-orang bukan Islam sekalipun, dengan istiqamah dia dalam urusan duniawi dia, maka Allah bagi. Istiqamah dalam bekerja, Allah bagi dia naik pangkat. Allah bagi dia menjadi orang berjaya, sukses dan sebagainya. Secara umum, siapa pun berjaya di dunia ini, dia ada mempunyai istiqamah dia. Apatah lagi orang berjaya di akhirat. Dia mempunyai istiqamah yang jauh lebih hebat sebab istiqamahnya meliputi hati dalam dia. Minda dia, perkataan, perbuatan, seluruh pergerakannya. Dan dia tahu sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wa kullu saghirin wa kabirin mustatab. Setiap yang kecil atau yang besar ditulis oleh Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah tidak akan meninggalkan sekecil mana atau sebesar mana pun, mereka akan dihitung oleh Allah Subhanahu Taala. Inilah yang membentuk jiwa istiqamah setiap orang beriman dalam melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Ustaz, dia ada dua. Untuk melakukan kebaikan, satu lagi untuk tinggalkan keburukan. Ada orang Ustaz, dia boleh istiqamah melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Dia dah mula boleh bersedekah. Dia dah mula hadir majlis ilmu. Dia dah mula dengar-dengar tazkirah online. Dia dah istiqamah kebaikan. Dia tengok majlis ilmu cepat-cepat, dia nak share dengan kawan-kawan yang lain. Tapi dalam bab meninggalkan keburukan, macam susah nak istiqamah Ustaz. Satu amalan tertentu, amalan dosa, amalan maksiat yang dia ni dah selalu buat dah. Dia nak tinggal, lepas tu buat balik. Dia tinggal dosa tu sekejap, buat balik. Dia nak istiqamah tu. Macam mana tu Ustaz? Bila kita menyebut tentang istiqamah, ada tiga perkara penting yang saya perlu jelaskan di sini. Pertama, kita nak beritahu bahawa istiqamah ini ialah
jalan-jalan keselamatan. Jalan orang yang selamat. Siapa nak selamat dia kena istiqamah, atau dengan kata lain kita katakan seluruh kebaikan itu ada pada istiqamah. Yang kedua tentang istiqamah, istiqamah ini berlaku pada niat kita, pada perkataan dan pada perbuatan. Niat pun kena istiqamah, niat nak bangun subuh, istiqamah setiap hari. Perkataan dan perbuatan. Dan yang ketiga, dalam sebut istiqamah, kadang kita buat salah dan dosa. Bukanlah maksudnya bila istiqamah ni kita tak akan terjebak dalam dosa. Mustahil. Sebab kejadian anak Adam, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam tu ada salah. Dan sebaik-baik orang yang buat salah itu senantiasa bertaubat. Kalau kita baca dalam surah Fussilah ayat yang ke-6. Apa kata Allah Ta'ala? Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamahlah kamu dan beragama dan mohonlah ampun pada Allah. Maknanya, memang Tuan Syed bila kita nak istiqamah, terjebak juga kita merosa. Memanglah kita, ada orang tu rajin ke umrah tiap-tiap tahun, tapi menipu tak hilang lagi. Allahu Akbar. Ada orang kita katakan dia Masya Allah baca Quran, dia boleh khatam setiap bulan. Setiap bulan maknanya dia average 1 juzuk 1 hari. Tetapi dia mungkin lagi berperangai buruk dengan isteri dia, anak-anak dia. Mungkin kita tak nafikan. Kan di situ ialah titik kelemahan kita manusia. Sebab itu bila Allah kata fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Hendaklah kamu istiqamah kepada Allah dan kemudian mohon ampun, sebab macam mana pun kita nak cari kesempurnaan istiqamah tak mungkin berlaku pada kita. Akan berlaku kecacatan. Sebab itu Imam Ibn Atha'illah Sakandari menyebut benda tu. Baik, buat jahat supaya apa? Supaya hilang sombong kamu dalam kebaikan. Kadang-kadang kita asyik buat baik, kita rasa macam kita ni sempurna, macam maksum pula. Rasanya terjebak juga. Namun orang beriman, walau bagaimanapun dia terjebak dalam dosa, dia tahu itu dosa dan dia dengan cepat bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bila mana melakukan kesalahan dan dosa, dia cepat-cepat ingat Allah. Maka dia mohon ampun pada Allah. Jadi apa sebab sebenarnya? Mungkin tuan saya tanya, apa sebab seorang tu sembahyang, kadang boleh lagi menipu. Kadang seorang tu, Masya Allah, jaga aurat, tapi dia tak jaga aurat batin dia, mengumpat. Misalnya. Macam mana? Di sini saya katakan, perlunya kita, setiap kebaikan yang kita buat, kita terus memuhasabah, memperbaiki diri kita. Kita jangan tengok ruang kita sudah baik, tengok ruang mana yang kita kurang untuk kita baiki. Kadang-kala, seorang yang istiqamah, dia macam sudah merasa comfort, tenang dengan apa yang dah kebaikan dia buat. Tanpa mempedulikan kekurangan yang ada. Anehnya, dalam hal dunia dia nampak kekurangan. Contoh, Tuan Syed dah beli rumah kan. Dah cantik rumah harga 2 juta dah ni, contoh. Tapi mesti nampak kekurangan rumah tu. Kena pasang awning depan ni. Dapur kena besar sikit. Padahal dah beli dengan harga besar. Kita nampak cepat kekurangan. Dah beli kereta ni. Kereta kita dah beli Lamborghini Urus. Dah mahal. Tapi mesti nampak, ni belakang ni tak power ni, kena exhaust tu cukup besar lagi. Exhaust baru besar kepala lutut, kalau boleh biar besar kepala kita. Besar. Tapi bila hal akhirat, bila kita buat je kebaikan, kita tak nampak kekurangan kita. Di situlah semakin membesar jarak kita atau dosa kita tu makin banyak. Saya alhamdulillah rajin ke umrah misalnya, saya tak nampak kekurangan-kekurangan ni, saya tak baiki sebab saya dah rasa macam dah bagus benda ni. Maka di situ saya akan lihat, saya akan terjebak dengan benda lebih besar. Kerana Allah Ta'ala, dia bukan sekadar nak perintah kita buat satu benda baik. Baiki kekurangan kita senantiasa. Sebab itu bila hadis Nabi kata setiap anak Adam berdosa, itu fitrah dan itu hakikat kejadian kita. Supaya dengan benda ni yang kita sentiasa tengok mana kurang. Umpama kalau pakar Tuan Syed, dia dah buat satu benda, dia tetap tengok mana yang kurang. Sebab dia pakar. Dia tengok ni kurang. Walaupun kita dah puji, bagus, lembut. Dia tak, ni ada kurang sikit ni. Dia tak pernah berpuas hati dengan apa yang dia buat. Sebab dia pakar. Orang beriman, pakar dalam diri dia sendiri. Macam mana pun orang puji dia baik, orang puji dia bagus, dia tahu saya ada kekurangan. Jadi setiap kali para ulama dipuji, sebenarnya yang kamu tahu tu, yang buruk lagi banyak daripada apa yang kamu tahu tentang kebaikan aku. Allah. Abdullah bin Mas'ud, waktu mana dia keluar majlis ilmu, orang pakai ikut, kerana kagum dia. Dia kata, wahai murid-muridku,
Kalau kamu tahu apa yang aku lakukan di rumahku, nescaya kamu takkan hormat aku macam ni. Tetap melihat kekurangan. Bila Umar bin Abdul Aziz, seorang cadang dia waktu mati, wafat, ditanam di sebelah Umar Al-Khattab. Maknanya ini kubur Nabi SAW, kubur Umar bin Abdul Aziz. Dan memang ruang tu masih ada. Yang setengah ulama kata ruang itu untuk Nabi Allah Isa AS. Bayangkan Umar bin Abdul Aziz tu adil, semua orang macam tak bantah lah. Tapi apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia kata, celaka aku bila melihat diriku setara dengan mereka. Aku tak setara dengan mereka. Ini orang-orang yang benar-benar memperoleh istiqamah sebenar, walaupun dia dah baik dan semua ketaatannya pada Allah Ta'ala, dia mencari kekurangan dirinya. Sebab itu bila kita tak alert kekurangan diri kita, Tuan Syed, kita akan terjebak dalam banyak dosa. Padahal kita dah cuba istiqamah ke masjid ni, tapi dosa parking depan rumah orang tu tak sedar. Siapa tak boleh keluar kereta rumah orang. Blok jalan raya. Bunyi baik, pergi ngaji Quran. Tempat ngaji kita ni bangunan kedai, tapi kita parking blok belakang kereta orang. Kekurangan tu kita tak perasan. Oleh sebab itu punca utama tu, banyak. Kita sebut satu punca utama. Bila kita macam selesa dengan kebaikan yang kita dah buat, sehingga kita lupa muhasabah kekurangan kita ada, maka kita pasti terjebak buat dosa dan buat lagi. Akhirnya dosa-dosa banyak menghancurkan istiqamah yang kita dah biasa buat. Wallahualam. Dia dah jadi ada unsur ujub. Maknanya dia fokus lebih pada kebaikan dia. Dia kira kesalahan sikit-sikit itu tak apalah. Jadi maknanya benda ni pun Ustaz kira macam tidak seiring lah dengan istiqamah. Ya, itu perkara yang menjadi virus dalam merosakkan nilai istiqamah. Itu virus besar. Sebab setiap perkara kekurangan, kalau kita tak baiki, dia akan merosakkan kebaikan kita. Bila Rasulullah kata apa? Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Jauhilah hasad. Hasad memakan seluruh kebaikan kamu sebagaimana api membakar kayu api. Mana ada penyakit kecil kita tak perasan benda tu. Akhirnya merosakkan. Ada zaman Rasulullah seorang lelaki yang berperang bersama Rasulullah. Dan dia gugur syahid ketika mana sedang berkemas barang, datang panah kena leher dia, mati dia. Lalu sahabat kata, gembiralah dia syahid di ahli syurga. Nabi kata, siapa kata dia ahli syurga? Dia telah mengambil harta ghanimah sebelum dibahagikan. Dan harta itu menjadi membakar dia dalam kubur. Walau dia dah mati dalam syahid dalam kelompok bersama Rasulullah SAW. Dia bukan mati kat Shah Alam, kat Pasir Gudang. Dia mati di medan perang bersama Nabi SAW. Tapi dia ambil sepotong tali atau sehelai kain yang belum dibagi lagi secara ghanimah. Ambil dulu. Itu yang menjadi sebab kuburnya dinyalakan dengan api neraka. Sama juga bila kita cerita, Tuan Syed, kita bila kematian keluarga kita. Kita memang baik, tapi kita ambil dulu harta pusaka belum dibahagikan. Atas nama kita kan bini dia, kita kan suami dia. Kita lupa bila kita meninggal ataupun bila keluarga terdekat meninggal, maka harta tu semua kena hold, angkat tangan. Ini pusaka. Jangan seorang pun pegang. Ni ayah meninggal, tak bagi pusaka, dia dah guna motor ayah dah. Ke hulu, ke hilir. Benda tu harta pusaka, dia tak boleh guna. Dia tak sedar benda tu, akhirnya merosakkan agama. Sebab itu para salafus salih dulu, ada seorang perempuan, Tuan Syed, menarik cerita ni. Sedang dia uli gandum, orang pun ketuk rumah dia beritahu, suami puan telah meninggal dunia. Dia tu angkat tangan dia. Dia kata, sekarang gandum inilah harta pusaka. Allahu Akbar. Ramai berat, aku dah tak berani dah. Dia tu angkat tangan. Artinya kalau, contoh Tuan Syed, kalau kita lah, kita naik motor ayah, naik kereta ayah, dengar ayah meninggal. Kita dah kereta ni kereta ayah ni. Ini pusaka dah, kita kena hold lah. Di situ kita lihat bagaimana bila seorang tidak melihat perkara-perkara yang sibuk benda besar je, benda yang dia dah baik, dia lupa untuk melihat kelemahan-kelemahan lain. Sebab istiqamah, penyempurna dia ialah bila kita cakna semua benda dalam urusan hidup kita. Perosaknya ialah bila kita mula selesa dengan apa yang kita dah buat baik, sehingga lupa memperbaiki yang lain-lain. Akhir rumah yang asalnya bocor sikit, dia bocor semua. Api yang asalnya ada sikit kat rumah, akhir bakar semua rumah, satu rumah. Dia kita tak cakna sebab dah selesa dengan kedudukan ibadat-ibadat tertentu. Kita dah nampak macam istiqamah. Rupanya istiqamah itu seperti kita inspection semua kehidupan kita. Wallahualam.
Ustaz cerita yang dia pergi berperang, dia berada di medan perang, nampak macam pejuang agama. Tapi dia ambil sebahagian kecil daripada harta rampasan perang sebelum diagih-agihkan. Allahu Akbar. Nampak dia bertugas di masjid. Dia pergi ambil duit tabung masjid RM10, RM20 senyap-senyap. Allahu Akbar. Dia nampak macam buat kerja agama. Tetapi di celah-celah kerja agama itu, dia kata nak hantar bantuan, dia kata nak tolong anak yatim, dia kata nak tolong mangsa itu. Dia ambil juga sikit senyap-senyap. Ya Allah. Ustaz sebut tadi dia duduk di medan perang, dia nampak berjuang dah Ustaz. Nampak berani. Tapi dia tak istiqamah dalam bab kejujuran berkait dengan harta benda dan sebagainya. Kenapa jadi gini Ustaz? Kita nampak dia, oh bagus, oh dia hantar bantuan, oh tolong anak yatim ni. Rupanya dia cerik juga sikit. Sebab itu hidup ni kena sentiasa belajar. Tujuan kita belajar untuk memastikan salah kita kat mana, kurang kita kat mana. Kalau setakat istiqamah hanya melazimi satu ibadat, tapi kita tak belajar hal lain, kita lupa, kita dah abaikan benda tu. Sebab itu bila Rasulullah sebut apa? Kafa bil mar'i isman an yudayya' man yakutuhu. Cukuplah seorang itu berdosa bila dia mengabaikan tanggungannya. Yang isteri dan anak-anaknya. Dia istiqamah dah puasa sekian, tapi dia abaikan nafkah anak bini. Itu dah merosakkan nilai istiqamah dia. Sebab itu kisah Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Dia rajin ibadat, rajin qiyam, rajin puasa, tapi dia abai isteri dia. Lalu Salman Al-Farisi menegur, istiqamah maknanya bukan cuma cenderung pada satu amalan. Istiqamah itu tadi, sebab itu kita definisikan tadi Tuan Syed. At-tamassuk bid-dini kulli wa-thabatu alaihi. Pegang agama semua. Dan kemudian kita beristiqamah tetap atas benda itu. Jadi bila Abu Darda ditegur oleh Salman Farisi, tak betul lah macam ni. Untuk keluarga kamu ada hak kamu kena buat. Untuk diri kamu pun ada hak. Untuk Allah pun ada hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Setiap orang diberikan hak dia. Jadi yang merosakkan istiqamah tadi bila kita faham Islam sekerat-sekerat. Rosak istiqamah. Bila kita tak melazimi majlis ilmu, rosak istiqamah. Sebab tak tahu rosaknya kat mana. Tuan Syed kapal besar tu, bila dia sampai dekat Limongan dan sebagainya, dia ada pakar ataupun pegawai inspection. Dia cek selalu. Kapal terbang, sebelum terbang, dia bukan macam kita bayang Tuan Syed. Kapal terbang, start engine naik. Start engine naik tak. Dia mesti ada engineer akan cek dulu untuk pastikan tekanan angin, bahan bakarnya cukup. Cek semua, okey, baru dibenarkan terbang. Dia bukan pilot asal pilot terbang, start engine naik. Tidak. Asal nak mendarat pun dia nak mendarat dicek dulu landasan. Ni ada yang pengawal trafik udara, dia beritahu okey, pukul sekian-sekian, ketinggian sekian-sekian, turun sekian-sekian. Semua benda tu berpanduan, berilmu. Jadi istiqamah, memanglah saya kata saya nak istiqamah mengaji Quran, saya nak istiqamah. Bagus, konsep tu bagus. Kita bimbang yang merosakkan istiqamah. Kejahilan kita, tidak iltizam kita pada majlis ilmu merosakkan istiqamah yang sudah kita bina lama. Kita dah buat bangunan lama dah, Tuan Syed, tapi kita tak menyeluruh ilmu kita, rupanya tak dapat CF, tak boleh duduk juga. Tak boleh buat loan juga. Tiba-tiba wiring kita ada short, ada trouble, boleh terbakar semua bangunan. Jadi bila istiqamah bukan sekadar kita melazimi satu perbuatan. Untuk ilmu sembahyang, puasa, zakat, haji, kita juga sentiasa muhasabah amalan tadi dan kita sentiasa memperbaiki, melihat kekurangan mana pula kita ada. Sebab kita dah isyar dalam diri kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup dan matiku untuk Tuhan sekalian alam. Jadi kalau istiqamah ini ialah hidup dan mati kita untuk Allah. Jadi kena ada suatu benda yang menjadi yang akan memeriksa semua amalan tadi. Jadi kalau kita tak ada benda tu Tuan Syed, walaupun kita istiqamah mengaji, akhirnya rosak mengaji tu. Walaupun istiqamah kita dalam ke masjid, akhirnya rosak benda tu. Semua benda tu Allah akan salahkan. Sebab itu dalam hidup kita, saya katakan tadi, kalau kita beli satu rumah, tak mungkin kita sentiasa duduk macam tu. Kita sentiasa muhasabah, tengok mana kurang, maka kita membaiki. Orang beli kereta, walau kereta tu besar macam mana, mahal macam mana, orang kata perfect kereta ni. Ini kereta Bugatti Chiron, perfect. 10 orang jadi, kita salah satu contoh. Tetap kena maintenance setiap bulan. Cek tu, cek ni.
Kalau saya sudah jadi ahli tahajud, saya sudah ahli puasa, saya dah sekian-sekian. Tak, kekurangannya masih banyak. Saya perbaiki yang tu. Gagal kita faham kekurangan, kita cuma nampak kebaikan, maka istiqamah tu hancur. Jadi kena faham kekurangan kita kat mana, maka istiqamah kita sempurna. Allahu'alam. Ustaz, bagi orang yang nak bertaubat Ustaz, orang yang mungkin lara, yang mungkin sebelum ni dia tak tutup aurat, sebelum ni dia ni sudah pasti saya duk nampak lah Ustaz, antara faktor utama seseorang ni boleh istiqamah ataupun gagal dalam nak istiqamah, antara faktor utamanya adalah kawan dia. Ustaz nampak macam mana benda ni? Apa panduan agama dalam bab kawan yang membantu kita untuk istiqamah ataupun kawan yang menjadi penghalang kita daripada istiqamah? Perkara pertama yang kita tahu, perlu tahu istiqamah ya. Istiqamah kita tak nak bercakap terlalu awang-awangan seperti nak sempurna sangat. Istiqamah bermula dengan satu amalan kecil yang kita buat. Dan satu niat yang besar yang ada dalam diri kita. Niat kita nak berubah jadi baik. Itu niat tu besar tuan Syed. Nak berubah jadi baik. Tapi dimulakan dengan amalan yang kecil. Start dululah istighfar dulu, astagfirullah. Maka insya-Allah setiap kebaikan menarik kebaikan yang lain. Tapi kita juga bicarakan apa yang boleh menghalang kita, kawan, sahabat. Kawan-kawan atau orang yang kita berada dalam masyarakat tadi. Sebab itu kita lihat bila seorang pembunuh 99 orang tadi nak taubat. Dengan kata lain, bila nak taubat, dia nak istiqamah jalan lurus. Dia nak istiqamah dalam kebaikan. Tapi ulama menasihati dia. Sesudah dia bunuh pula seorang lagi jadi 100 orang. Meninggalkan tempat yang dia ada kerana penduduk negeri ini tidak baik. Itu bukan cerita kawan tu. Penduduk negeri pun boleh memberi kesan. Apa tak lagi kawan rapat. Lalu kata ulama ini pergi ke negara tersebut, negara lain kerana penduduk negeri dia baik. Belum cerita kawan baik. Penduduk secara umum baik. Sebab tu tuan-tuan kita bagi contoh lah. Kita kalau pergi negara yang ada disiplin, terus kita jaga disiplin. Ya betul. Pergi negara yang tak boleh buang sampah merata-rata, oh jaga kita. Tak berani kita buang sampah takut kena saman. Pergi negara yang memang wajib pakai mask, topeng. Oh tak berani orang buka. Artinya penduduk negeri itu baik, jadi kita pun jadi baik. Apa tak lagi orang yang mendampingi kita baik. Jadi yang merosakkan istiqamah, tuan-tuan saya sebut kawan-kawan lah. Kita baru nak ubah, buat norma baru hidup kita. Nak belajar, nak menuntut ilmu, nak online. Untuk ilmu ni. Jadi kita pun ada kawan baik, dia pun tag kita, ceramah Tuan Syed pagi ni. Okay. Tapi kalau dapat kawan tak baik, kawan dia tag ni, filem terbaru, latest film. Dia pun tengok filem. Ganti daripada tengok kuliah contoh. Sebab kawan dia yang tag dia benda yang kurang memberi faedah pada dia. Jadi sepakat siapa pun bila bila kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Setiap orang dia akan cenderung mengikut agama kawan dia. Yang ni perangai, akhlak kawan dia. Maka lihat siapa yang berkawan dengannya. Kalau kita lihat orang tu cenderung berkawan dengan orang-orang baik, orang soleh, insya-Allah dia memang orang baik-baik. Tapi kalau dia cenderung orang yang tidak baik, kita bimbang dia jadi tak baik. Kita tak kata confirm dia tak baik. Kita bimbang dia jadi tak baik. Sebab pengaruh kawan ni kuat. Sebab manusia, Tuan Syed, cenderung untuk mencari orang berada di sebelah dia. Kita rasa macam kesumbang kalau duduk seorang-seorang. Mana kawan kita? Kita cuba bercakap dengan dia. Maka kalau dia sama roh dengan kita, mazhab dengan kita, atau dia tak sama, kita akan sesuaikan diri kita macam dia. Dia bercakap bab kereta. Kita tak minat kereta, Tuan Syed. Dia bercakap. Kalau kita nak berkawan dengan dia, kita mesti ikut tune dia. Kita boleh cakap juga. Kita boleh, dia pun kata, ni, Ustaz ni tahu bab kereta, boleh kawan lah. Kawan. Tetapi kesan daripada itu, dia akan bawa kita pada suatu perkara yang mungkin melalaikan atau ketaatan. Contoh, Tuan Syed, saya minat mengair ikan. Saya berkawan dengan orang pandai mengair, dia cerita, okey, ni mata kain ni begini, tali ni begini, motor yang paling mahal begini, cerita semua. Dia pun ajak saya, jom weekend kita mengair ikan, Ustaz. Okay, saya ikut, saya ada boat, saya ikut. Tiba dia tak sembahyang, dia lalai tangkap ikan. Dengan saya mungkin terbawa-bawa. Tapi sebaliknya kalau saya yang kuat, saya sembahyang depan dia, dia mungkin sembahyangkan ikut saya. Saya cakap benda baik-baik, dia akan ikut. Jadi memang secara fitrah, kawan memainkan peranan yang besar. Sebab itu bila kita nak didik anak kita, bukan sekadar mengambil kira ilmu yang kita beri pada anak-anak kita, juga panduan dan anak kita memilih kawan. Juga penguatkuasaan kita sendiri, enforcement kita sendiri, memastikan anak kita
tak berkawan sembarangan orang. Kalau tidak, dia merosakkan nilai pendidikan kita tu. Sebagaimana istiqamah, kita dah bagus tuan Syed nak istiqamah, satu kebaikan. Tapi bila silap pilih kawan, dia habis kita. Kita dah biasa pukul 8-9 online ceramah, silap pilih kawan. Kawan ni hari Ahad 8-9 dia ajak konvo makan nasi lemak. Dah bernasi lemak kita pula konvo. Kawan ni begitu. Kalau kawan ni tak apa, kita dengar kuliah, lepas tu baru kita konvo ni kedai nasi lemak. Jadi di situ kita lihat bagaimana kawan boleh menjejaskan istiqamah, kalaupun tidak merosakkan. Kalau tak istiqamah tak rosak tuan saya, dijejas sikit. Kadang-kadang kita patut solat duha ni. Tapi kawan kita jom lagi sana lagi sini, tertinggal duha hari tu. Yang menjadi kelaziman kita. Sebab itu, untuk kita berkawan, prinsip kita kena kuat. Jati diri kena kuat. Yang kedua, biar kita mempengaruhi dia, bukan dia mempengaruhi kita. Yang ketiga, sampai peringkat kalau kita tak boleh mempengaruhi dia, kita kekal dengan diri kita, dia kekal dengan diri dia. Yang keempat, kita tak punya masa yang banyak pada orang-orang yang mengurangkan nilai istiqamah kita berbanding orang yang punyai boleh menambahkan nilai istiqamah kita. Masa tu kena tengok baik. Kalau kawan ni, dia tak banyak untungkan agama saya. Tapi kena kawan jugalah. Sebab dia game pejabat dan sebagainya. Sebab saya ada urusan dunia dengan dia. Masa tu tak boleh banyak. Sekadar keperluan. Tapi kalau kawan-kawan ni, dia boleh beri manfaat banyak pada akhirat kita. Ni banyak sikit tak apa. Di situ kita mengimbangi bagaimana cara bersahabat. Apa pun, Tuan Syed, doa kita pada Allah supaya dia berikan kawan yang baik. Sebagaimana kita doa dapat isteri yang baik, zuriat yang baik. Pun doa supaya Allah berikan kita sahabat-sahabat yang baik, jiran-jiran yang baik. Dan semua orang yang boleh membantu kita dalam istiqamah beragama. Allahu'alam. Ustaz, kalau kita baca sejarah sahabat Nabi, saya tak ingat dah siapa itu, seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ke siapa, yang dia bercerita ketika dia dah jadi gubernur. Zaman Islam dah berkembang, dia dah jadi gubernur di Kufah. Dia kata dulu kami masa zaman susah dulu, zaman Rasulullah awal Islam, zaman kami susah. Kami ni makan daripada daun-daun yang kering. Sehingga kami berak pun macam tai kambing kering, makan daun. Islam terus berkembang. Kami jadi gubernur di sini kami telah dapat jawatan yang hebat. Maknanya para sahabat ini, dia masih istiqamah Ustaz. Daripada zaman susah, zaman Islam menang, Islam memerintah, mereka punya pangkat yang besar. Mereka istiqamah. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, masa kita susah, kita boleh sabar, kita boleh istiqamah. Bila kita dah senang, bila kita dah berpangkat besar, kadang-kadang dia menjadi hilang istiqamahnya Ustaz. Cuma sebelum Ustaz jawab tu, kita nak perkenalkan pada sahabat-sahabat kita sikit berkenaan dengan City Travel sekejap Ustaz. Soalan tadi tu kita jawab lepas ni. Saya minta 30 saat Ustaz. Boleh Sekejap Ustaz. Okay. Ustaz, nampak dia orang azan dalam buk tu apa benda Ustaz? Itu program Mukhayyam Terbawi kita di Mersing dan mengair dekat Pulau Tioman. Oh, Ustaz ada sekali masa tu nampak dia orang Ya. dalam buk. Itu istiqamah solat di mana pun.
Ya Allah. Dah Kita nak dah uyung ke dalam buk Ustaz? ujung tu ujung lah kita nak ajar. Dan istiqamah ni antara latihan kita ialah ke pelbagai tempat dan masa kita boleh sesuaikan dengan cepat. Baik atas buk ke, dalam hutan ke, ibu hantar pesawat. Kita cuba buat seperfect mungkin dengan azan, dengan iqamah, dan cuba solat berdiri. Tapi alhamdulillah oleh kerana buknya pun besar dan apa nama ni, kita punya prasarana tu cukup, atau dengan kata lain membantu kita, akhirnya kita dapat solat dengan keadaan sempurna. Berapa orang Yang semua? sikit-sikit tu biasa. Semua kita lebih kurang 60 orang lah. 60 orang dalam satu bot. Ya. Mana City Tak Travel campur kru lah. Campur kru jadi 70. Oh, jadi semayang jemaah ada kuliah dalam bot. Ya. Mabuk Kuliah. dia, mabuk. Mabuk tu biasalah. Latihan dalam istiqamah. Maka dia perlu ada beberapa perkara lah. Mungkin ada yang mabuk, ada yang pening-pening, lalat. Ada yang masih mencari bawa mata kain banyak tapi dia tidur je penat. Jadi semua itu perkara-perkara yang latihan dalam istiqamah. Oh. Dah mancing kau tak? Mancing. Boleh tapi tak tunjuk gambar ikan. Ha? Ya, biasa setakat ni kita main, kita tak suka tunjuk gambar ikan. Oh, gitu pula. Oh. Dah berapa hari trip Ustaz pergi tu? Kita pergi trip tadi 2 hari 1 malam. Okey. Jadi di Mersing lah, turun di Mersing. Duduk dekat Barakahir Resort Dr. Abdul Aziz. Barakahir ni kat mana Ustaz? Di Mersing? Di Mersing, di Tanjung Resang. Oh, ada resort situ. Bilik banyak? Ada resort. Alhamdulillah bilik bolehlah 60 orang, 70 orang menginap. Okey, lepas tu dari situ baru gerak ke pulau. Ya, gerak ke JT Mersing dan ke pulau. Oh, Masya Allah. Lepas tu bermalam di pulau ke bermalam dalam bot? Bermalam dalam bot. Tapi anak murid kita dah dilatih untuk tidur di mana-mana pun. Dalam kuliah boleh, dalam bot boleh. Memang dilatih khas. Jadi kita tak bimbang. Kat mana pun dia boleh tidur insyaAllah. Dalam kuliah boleh. Semua. Boleh tidur, duduk, berdiri, baring semua boleh. Bak tidur ni mahal no. Alhamdulillah. Kita nak ikut tak sekali Ustaz Trik-trik lagi. InsyaAllah. Kita tolong bawa beg Ustaz apa dah. Tak apa. Ustaz, jadi kita sambung baliklah perbincangan kita berkenaan dengan istiqamah ni Ustaz. Tadi saya sebut tadilah makna persoalan kita baca tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada zaman susah, daripada zaman sebelum hijrah, kena tindas, kena seksa, mereka istiqamah. Bila hijrah, Islam memerintah. Bila berkembang lagi zaman Sayyidina Umar, Islam meluas lagi. Dan sahabat-sahabat ini mereka dapat pangkat. Jadi gubernur situ, gubernur sini. Mereka terus istiqamah Ustaz. Kita kadang-kadang, kita mungkin ada kadang-kadang seseorang yang masa susah dia boleh istiqamah. Masa sakit dia istiqamah berdoa, tapi masa sihat dia lupa dah nak doa. Masa kena tindas, masa susah dia istiqamah. Tapi bila dah kuat, dah besar, pangkat besar, dia tak berapa ingat dah. Fastaqim. Macam mana berlaku gitu Ustaz? Baik, kalau kita lihat dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat melalui fasa-fasa kehidupan mereka, daripada orang yang kaya raya, kemudian memeluk Islam, diuji, dicuba, sehinggalah hijrah, meninggalkan harta benda, tanah air, keluarga, sehingga mereka sampai ke Madinah sehelai sepinggang. Akhirnya Allah kembalikan harta benda mereka, kembali berharta, kembali kaya. Sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, kembali menjadi kaya raya sebagaimana mereka dahulu di Mekah. Dan juga kita lihat bila Rasulullah SAW wafat, maka sahabat-sahabat yang sebahagiannya memegang jawatan dan sebahagiannya menjadi jutawan-jutawan seperti Abdullah bin Umar, seperti Abu Hurairah, seperti Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lain sahabat yang ramai. Namun satu kehebatan mereka tetap istiqamah dengan nilai sahabat ataupun nilai keislaman yang mereka ada. Pertama, keberkatan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka mempunyai akal umbi yang cukup kuat. Keinginan untuk memasuki syurga Allah, keinginan untuk menjadi hamba Allah tu terlalu kuat berbanding keinginan menjadi hamba dunia, terpengaruh dunia dan sebagainya.
Kerana itu mereka tak terpengaruh dengan jawatan yang mereka dapat. Dan yang ketiga, mereka ada kawan-kawan yang baik-baik yang saling menasihat mereka. Pernah satu ketika bila Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menjadi ketua dalam perang Qadisiyah dan berjaya mengalahkan tentera Parsi. Berjaya mengalahkan, kemudian Sa'ad menguruskan kerajaan Parsi. Dia mula rasa sibuk dan tidak cukup waktu rehatnya, maka dia mula jadikan untuk bertemu dia ada pintu, dia buat satu pintu. Jadi nak jumpa dia kena ketuk pintu, tak boleh masuk macam tu je. Tak boleh jumpa begitu. Ada satu prosedur, birokrasi. Berita ni sampai pada Umar Al-Khattab. Maka Umar Al-Khattab mengantar kawannya Muhammad bin Maslamah untuk menegur Sa'ad bin Abi Waqqas. Beri satu arahan. Maka Muhammad bin Maslamah dia pergi ke Parsi. Dia menjalankan tugas yang Umar. Sedangkan Muhammad bin Maslamah kawan baik pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rapat, member. Artinya partner dahulu, rapatlah zaman-zaman permulaan Islam dan sebagainya. Bila Muhammad bin Maslamah datang, maka dia tak cakap banyak, dia terus bakar pintu tu. Kan itu menghalang antara dia dengan rakyat. Bakar pintu. Walau Sa'ad ini kawan apa? Dia tak nak cakap dengan Sa'ad. Selesai kerja dia, baru dia bercakap apa khabar, di mana, baru bersahabat. Lupa pintu bakar tu tak kira. Kerana mereka tahu apa yang dilakukan oleh sahabat mereka menasihati. Jumpa PA dulu. Sebab tu kita tengok, Tuan Syed, bila kita ada sahabat-sahabat yang baik, yang boleh menegur kita, itulah dia pemangking kepada kuatnya istiqamah. Masalah kita tak ada kawan-kawan yang baik. Kadang-kadang Tok Guru kita tegur pun kita lari. Jangan kata kawan tegur. Tok Guru tegur salah awak buat macam ni, lari. Lagi tak nak belajar lah ustaz, belajar orang lain lah pula. Kita ni macam pantang ditegur. Terutama tegur yang menyebabkan kekurangan kita lah. Dia kata ni tak boleh buat macam ni, jangan buat macam ni. Kalau dengan Tok Guru pun dia lari, sebetulnya kawan-kawan. Jadi itu punca rosak istiqamah. Bila kita tak memberi ruang untuk ditegur oleh orang. Khususnya orang yang sayang kita. Kalau kita tak nak bagi ruang pada orang yang benci kita, tak apalah, sebab orang benci ni banyak cakap benda yang fitnah kita. Ni yang sayang kita, yang setiap hari bersama dengan kita. Ataupun kita sebut Tok Guru kita, setiap hari duk didik kita, ajar, tegur pun kita tak nak terima. Maka sementara kawan-kawan kita. Jadi istiqamah kita lebur, rosak, the ego kita tak nak dengar nasihat. Sebab itu kita dah sebut, sebab para sahabat hebat, Tuan Syed, ialah mereka dididik oleh Rasulullah sendiri, itu keberkatan pertama. Yang kedua, mereka ni ada suatu, kita katakan, asas yang kuat dalam diri mereka. Akidah mereka cukup kuat. Akidah ni bermaksud, Tuan Syed, keimanan mereka pada akhirat dan kecintaan mereka pada pertemuan dengan Allah tu lebih besar daripada kecintaan pada dunia. Dan yang ketiga, mereka ada sahabat-sahabat yang boleh menegur bila-bila masa. Sebab itu Khalid bin Al-Walid, bila dalam satu peperangan dia membunuh seorang yang menyebut la ilaha illallah. Dan hadis ini juga yang berlaku kepada kita katakan Usamah bin Zaid. Bila Usamah bin Zaid dia bunuh seorang yang menyebut la ilaha illallah. Bila Rasul tanya kenapa? Dia ucap kalimah tadi sebab dia nak selamatkan diri dia daripada dibunuh, bukan dia ikhlas pun. Sehingga Nabi kata halan syaqaqta qalbah. Kamu belah dada dia ke nak tahu dia ikhlas ke tak ikhlas? Dan itu juga berlaku pada Khalid Al-Walid. Waktu satu kelompok tu beri salam, Assalamualaikum. Khalid melihat orang ni cuma cari halang untuk selamat. Khalid tetap menyerangnya. Menawan dan membunuh sebahagiannya. Maka Rasulullah SAW menegur. Tak betul macam ni kalau dia beri salam, maknanya dia nak perdamaian. Apakah kamu nak cari keredaan dunia berbanding keredaan Allah? Khalid Al-Walid kata, dia tegur selama seminggu kena tegur. Rasulullah tegur, sahabat lain tegur, ini jumpa tegur. Tak ada kata, saya sokong awak, tak ada. Menegur. Akhirnya setiap kesalahan para sahabat ditegur sehingga mereka cepat baik. Kita ni yang menyokong, tak betul pun sokong juga, tu masalah kita. Sebab itu bila saya teringat kata-kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kenapa zaman Rasulullah tak ada penjaga? Walau Rom dan Parsi ada penjaga. Bukan kita kata saat teknologi penjara belum dikembangkan. Tak, penjara ni sejak zaman dulu ada. Semua negara yang ada kuasa mesti dibuat penjara. Untuk menahan orang-orang yang melawan dia dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW kat Madinah tak ada penjara. Bahkan kisah Sumamah bin Usal waktu ditangkap, Nabi kat dalam tiang masjid. Di tiang masjid, bukan ada penjara khas. Sebab kata Syekh Sya'rawi, masyarakat ni sudah berbentuk penjara kepada setiap orang buat salah.
Allahu Akbar. Environment. Maknanya kalau seorang buat salah ni tegur tu, cukuplah benda tu mengisahkan dia. Allah. Sebab tujuan penjara pertama, menyekat kejahatan dia. Yang kedua, memperbaiki dia. Itu tujuan penjara. Orang yang lupa tentang tujuan penjara, akhirnya dia akan buat penjara banyak-banyak. Padahal lupa tujuan penjara pertama nak halang kejahatan dia, yang kedua nak baiki dia. Kalau dia boleh dibaiki tanpa masuk penjara, lebih baik jangan masuk penjara. Dia boleh dibaiki. Sebab itu Nabi pernah sebut, aqilu dhawil hayat atharatihim. Maafkan orang-orang baik daripada kesalahan mereka. Sebab orang baik waktu buat salah dia tak macam orang jahat. Orang ni dia boleh insaf sendiri, dia cepat menyesal. Maka tak perlu sumbat di penjara. Denda je lah. Denda saja cukup. Contohlah. Jadi kembali pada kisah sahabat dari Tuan Syed, bila saya katakan tadi, semua para sahabat ni jadi penjara pada orang buat salah. Tegur. Akhirnya para sahabat, walau dia jadi governor ke, dia jadi raja ke, mereka kekal dengan akhlak yang baik, sifat yang baik, cintakan akhirat, cintakan pertemuan dengan Allah. Dunia sedikit pun tak masuk ke hati mereka, cuma di tangan mereka. Dunia menjadi apa yang disebut ni'mal malus soleh lirajulis soleh, harta yang baik di tangan orang baik. Itulah kehebatan Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan mana-mana sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, walaupun jawatan dan pangkat perangai mereka, akhlak mereka tetap sama. Seorang sahabat yang dididik oleh Nabi SAW. Maka antara kekuatannya, macam Tuan Syed tekankan tadi, sahabat-sahabat yang menegur. Sebab itu saya katakan, kalau kita nak istiqamah, pastikan kita ada kawan-kawan yang sentiasa menegur kita. Kalau tak ada, jangan harap kita boleh istiqamah. Siapa tegur kita? Dah umur kita tua macam ni Tuan Syed. Siapa nak tegur Tuan Syed dah tua-tua gini? Allah. Kalau bini kita tegur, kita membebel je makcik ni. Membebel. Suami kita tegur, pakcik ni tak habis-habis pergi membebel. Anak tegur, kau budak-budak diam lah. Ayah makan garam dulu. Dah, bila semua kelompok ni tak ditegur kita, melainkan kita punya persepsi buruk. Siapa lagi? Lepas tu bila ulama pula tegur, ustaz tu ngutuk orang je pandai. Kita pula dia kata ngutuk. Dulu, nasihat-nasihat kita dikata ini bicara hikmah. Tapi dia tak suka, ngutuk kuat. Sinis. Ustaz-ustaz ni sinikalnya kuat. Menganjingnya kuat. Akhirnya tuan-tuan, istiqamah kita lebur. Kerana itu bagi saya, kalau seorang punya kawan yang baik, boleh menegurnya, insya-Allah dia akan istiqamah sampai dia bertemu dengan Allah. Wallahualam. Makna Ustaz, antara penghalang utama nak istiqamah, bila seseorang itu mempunyai ego yang tak boleh dengar nasihat. Tak boleh dengar nasihat. Allahu Akbar. Ustaz, ada satu soalan menarik. Benarkah kalau kita buat satu amalan yang berterusan, dapat pahala, dan walau bila sampai masa kita ada masalah, kita ada uzur, ada sakit, kita tak buat amalan tu, adakah kita dapat pahala juga? Dan berapa lama tempoh yang boleh dikatakan tergolong istiqamah? Cantik soalan ni. Baik, soalan tu sebenarnya telah dijawab oleh Nabi SAW dan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Baginda SAW bersabda, "Iza maridal abdu aw safara kutiba mislama kana muqiman sahihan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang hamba tu sakit atau musafir, kutiba mislama kana ya'malu muqiman sahihan. Ditulis pahalanya macam dia tak bermusafir, macam dia sihat. Makna hadis ini, siapa pun waktu sihat dia istiqamah buat baik. Siapa pun waktu dia berada di tempat dia istiqamah buat baik, tiba-tiba dia sakit. Bila sakit dia akan kurangkan ibadatnya atau mungkin tak buat. Khususnya perkara sunat lah, ibadat sunat. Atau dia bermusafir. Musafir, sebab kita, tuan saya akan banyak buat baik bila kita duduk setempat. Tapi bila musafir, ada benda kita terpaksa kerja, terjejas banyak lah. Mungkin rawatib tak buat. Sembahyang fardu, mungkin tak sempat buat itu, buat ini. Tapi Rasulullah menjanjikan siapa yang istiqamah dalam keadaan tiada keuzuran, waktu diuzur Allah tetap kekal beri pahala sama sebagaimana dia buat waktu mana tiada keuzuran. Sebab itu, bila kita tak ada keuzuran apa-apa, istiqamahlah buat sebanyak mungkin kebaikan. Nanti bila datang keuzuran seperti sakit atau musafir atau hal-hal yang seumpama itu, maka Allah Ta'ala tetap tulis pahala yang sempurna kepada kita. Sampai bila-bila lah, selagi mana kita musafir, selagi mana kita sakit. Orang tu sakit 10 tahun, stroke. Tapi masa dia sihat, kenal lah Pak Mak ni rajin ke masjid, rajin menuntut ilmu. Tiba kena stroke dan sebagainya, Allah tetap tulis pahala 10 tahun penuh. Macam kita sebut kerja, orang kerja. Dah dia uzur, maka sok-sok tolong bayar lah. Sebab dia pencarum sok-sok. Sok-sok bayar gaji dia penuh.
sebanyak 3,000 sebulan. Mungkin lebih banyak mungkin. Tambah plus sabar dia dan sebagainya. Jadi siapa pun dalam keadaan sihat, dalam keadaan berkelapangan, dia buat segala kebaikan. Kalau dalam keadaan tertentu dia sibuk, Allah tetap beri pahala yang sama pada dia sepanjang mana pun kesibukan dia. Itu penting kita meneruskan kebaikan kita. Jangan cepat beri keuzuran dalam keadaan kita tak ada uzur. Supaya nanti kita tetap dapat pahala sewaktu kita benar-benar uzur. Ya Allah, cantik ayat tu. Dan kemudian kita katakan tadi istiqamah. Soalan akhir macam bunyi macam ni. Macam mana nak teruskan istiqamah? Bukan. Soalan yang sama lah. Pahala sampai bila? Ustaz, dia nak tanya maksudnya tempoh tu berapa lama untuk supaya valid untuk dia dapat subscribe bila dia uzur? Baik, tempohnya bila mana dia berniat untuk teruskan kebaikan itu. Katakan hari ni Tuan Syed dia ke masjid. Hari ni baru pergi masjid. Tapi memang dah niat dia mati tak hari nak pergi masjid. Tiba jatuh sakit hari kedua. Maka tetap ditulis pahala macam dia pergi masjid. Allah. Yang menjadi jaminan Tuan Syed ialah niat dia yang baik. Sebab niat mendahului perbuatan. Memang contohkan kita, contoh Tuan Syed kita baru start menuntut ilmu. Tapi kita ada niat. Kita duduk majlis ilmu, kita ada niat. InsyaAllah lepas ni tiap-tiap hari aku nak pergi. Niat itulah bermula kebaikan yang berterusan dia. Andai kata dia sakit, Allah tetap terima pahala selama-lamanya untuk dia. Allahu Akbar. Sebab itu yang 99 bunuh orang, kemudian dia 100. Dia ada niat untuk baik, Allah tulis pahala dia buat baik. Malaikat ni kata dia tak pernah buat baik. Malaikat kata dia ada niat nak buat baik. Malaikat rahmat dengan malaikat azab berselisih. Malaikat azab kata dia tak pernah buat baik. Maka nak ya'malu khairan, tak buat baik. Yang dia kata yanwi khairan, dia niat baik. Turun malaikat jadi hakim, kita ukur jarak dia. Mana lebih dekat? Akhir tempat yang baik tu lebih dekat, dia masukkan dalam syurga. Jadi, tempoh valid, suatu amalan dianggap bila sakit tetap dapat pahala, tempoh di mana kita ada niat nak buat macam tu. Tapi bila kita tak ada niat, bahkan kita memutuskan, ni kali tak akhir lah saya nak pergi majlis ilmu, ni kali tak akhir. Lepas tu tak pergi, tak dapat lah kita. Sebab niatnya tak nak dah. Tak nak pergi. Ni last saya nak pergi, tak nak pergi lepas tu. Allah. Maka kita akan hilang kelebihan tadi. Sebab itu penting niat. Jangan kita gagal untuk niat baik. Sebab itu istiqamah pun Tuan Syed bermula daripada niat. Bila kita niat, insya-Allah istiqamah tu hadir dan datang. Sebab itu janganlah dalam hidup kita gagal untuk niat baik-baik. Gagal untuk istiqamah dalam berniat baik. Bila istiqamah setiap malam, kita niat esok hari kita akan jadi lebih baik daripada semalam. Demikian juga seterusnya. Setiap kali kita belajar, kita niat insya-Allah saya akan jadi pelajar yang lebih baik daripada pelajar semalam. Kalau semalam tak buat pen, tak buat kertas, hari ni buat pen, buat kertas. Sebab niat dia tadi. Kalau semalam dengar macam gitu je, hari ni dengar lebih teliti. Bukan dia boleh siap tulis kitab pula Ustaz daripada apa yang Ustaz dia ceramah. Allahu Akbar. Dia pula tolong tulis kitab untuk Ustaz dia. Okey, tajuk istiqamah. Tajuk sekian, dia boleh buat satu buku, nota. Kalau kita dah bersiaran berapa siaran dah 10. 10 siaran dia boleh buat makalah. Ya tentang Allah. ibu bapanya, istiqamahnya, tentang ribanya, semua. Rasuah jadi satu risalah. Ya Ini mungkin City Travel kena buat aku. Buat kemudian agih kepada customer dia. Tulis balik apa yang kita bincang sebab banyak benda-benda yang bermanfaat. Jadikan sebagai note bentuk buku, macam kau buat novel sebagainya, agihkan. Kalau ada penonton-penonton yang Masya Allah berbakat, dia buat. Tulis. Dalam siaran baik, bukan siaran kita je Tuan Syed, mana-mana ustaz-ustaz. Okay, dia boleh kongsi dengan sahabat-sahabat online dia. Masya Allah, itu pahala yang banyak. Itu bermula daripada niat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sebagai penutup, kita sampai di penghujung. Ini yang saya tertarik sangat ayat yang Kak Tengku Mahiran kita tulis, yang Ustaz sebut tadi. Ini jangan cepat beri keuzuran jika kita tidak benar-benar uzur. Untuk dapat pahala ketika benar-benar uzur. Saya ingat ayat Ustaz sebut tadi tak? Itu menjadi yang merosakkan niat untuk istiqamah tadi. Apabila dia cepat beri keuzuran sedangkan dia tak benar-benar uzur. Allah Akbar. Ustaz boleh buat sedikit kesimpulan perbincangan kita pagi ni. Kita sampai di penghujung, insya-Allah. Kesimpulannya saya ambil memetik ayat Al-Quran surah Fussilat ayat 30, 31 dan 32. Bila mana Allah Ta'ala berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Maksudnya sesungguhnya orang berkata Tuhanku ialah Allah, kemudian dia beristiqamah, maka turun ke atasnya ketenangan yang dibawa oleh para malaikat, bahawa tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, dan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan oleh Tuhan kamu. Dan kami, kata Allah, adalah pembantu-pembantu kamu dalam kehidupan di dunia dan kehidupanmu di akhirat. Bagi kamu di akhirat kelak, apa sahaja yang kamu inginkan dalam syurga dan apa sahaja yang kamu cita-citakan dalam syurga, itu adalah satu nikmat yang Allah sediakan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walhasilnya ialah orang yang istiqamah, Masya Allah, banyak kelebihannya, dapat ketenangan, dia tak akan takut, dia tak akan bimbang, dia sentiasa bergembira dengan syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Allah sentiasa bantu jaga dia dunia dan jaganya di akhirat. Dan Allah jadikan dia dengan nikmat yang dia cita-cita, yang dia angan-angankan, yang tak pernah dia bayangkan, itu nikmat di syurga yang disediakan oleh Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ustaz, terima kasih banyak. Moga-moga kita semua dikurniakan istiqamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mungkin dapat simpulkan juga antara perkara penting untuk kita istiqamah ni, sentiasa ada orang yang tegur kita. Dan ada orang tegur tu satu, hati kita pun sentiasa bersedia untuk ditegur. Allahu Akbar. Ini antara perkara yang bantu kita untuk istiqamah. Di samping kita selalu hadir majlis ilmu, InsyaAllah moga-moga kita dipanjangkan umur untuk kita jumpa lagi. Terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang sentiasa bersama. Terima kasih pada pihak City Travel. Moga diberkati perniagaan. Moga-moga kita boleh terus bersama dalam majlis ilmu ini. Ustaz, terima kasih banyak. Panjang umur, kita jumpa lagi minggu depan, Ustaz. InsyaAllah. Jadi kita berhenti dulu sini. Ustaz yang keluar ya, seminit dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.